Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita buat soalan Terengganu, soalan nombor 5. Terengganu, soalan nombor 5. Okay, Rajah 5.1 menunjukkan susunan elektron bagi satu sebatian natrium klorida. So, natrium klorida. Okay. So, kalau kita tengok ni, nyatakan jenis ikatan. So, kalau ada charge ni ada ion lah. So, ikatan apa nama dia? Ionic bond. Yes, ionic bond ataupun ikatan ion. Okay, bagaimana ion natrium dan ion klorida terbentuk daripada atom masing-masing? Kalau kita tengok ion natrium ni, dia akan jadi Na+. Ion klorida ni, dia akan jadi Cl-. So, ion natrium ni dia jadi plus sebab apa? Dia derma ke dia terima elektron? Derma. Okay, so itulah maksudnya. Dia tanya bagaimana, kita cakap sebab atom natrium menderma elektron. Dan ion klorin negatif sebab dia dapat elektron. Okay. Jadi dia minta kita huraikan bagaimana, kita buat macam ni lah. Ion Na+. Bagaimana? Kita cakap atom natrium melepaskan satu elektron. Atom natrium release one elektron. Macam itulah. Kalau bahasa Melayu kita cakap atom natrium melepaskan satu elektron. Itulah kenapa dia jadi positif 1. Kemudian untuk ion klorin pula, ion klorin minus, cara dia macam mana? Sebab dia menerima satu elektron. So siapa yang menerima? Atom klorin menerima satu elektron. Okey, senang tak? Okey. Senang kan? Direct lah soalan dia. Now, kalau awak tengok gambar rajah lah kan, jom kita baca dulu soalan. Dia kata, Rajah 5.2 menunjukkan susunan elektron bagi sebatian X. Okay, kita tahu sebatian X ni apa? Terbentuk apabila oksigen bertindak balas dengan karbon. Oksigen bertindak balas dengan karbon. So kalau kita tengok formula dia mesti karbon dioksida. Sebab karbon 1, oksigen 2. Okay. Nyatakan satu sifat fizik bagi sebatian X. Okey, kalau tengok formula kongsi, ini ikatan apa sebenarnya? Kovalen. Okey, ikatan kovalen. Kovalen berkongsi. Jadi, sifat kovalen kita nyatakanlah contoh-contoh sifat dia. Apa yang kita tahu? Contohnya, karbon dioksida mana larut dalam air kan? Okey, tidak larut dalam air. Does not dissolve in water. Ataupun kita kata takat lebur, takat didih rendah. Karbon dioksida, suhu bilik pun dah jadi gas. Jadi takat lebur dan takat didih rendah. Okay, lagi. Apa lagi ciri-ciri dia? Dia minta satu je. Contohnya tidak mengkonduksikan elektrik. Okey. Itulah ciri-ciri dia. Minta satu je bagi satu. Salah satu daripada jawapan awak ni jadi betul. Persamaan kimia di bawah menunjukkan tindak balas antara sebatian X. Sebatian X tadi karbon dioksida lah. Okey, dengan amonia.
dan menghasilkan urea dan air. Urea ni macam air kencing lah kan? Okay. Lengkapkan dan seimbangkan persamaan berikut. Menghasilkan urea, so yang ni urea dan air. Okay. So kita nak buat persamaan ni. Mana dulu yang kita nampak? Contoh kata kalau awak nampak dekat sini nitrogen ada berapa ni nitrogen dia? Ada? 2. 2. So put 2 here. Okay. So bila awak letak 2, hidrogen awak jadi 6 dan kita detect pun hidrogen kita memang 6. Karbon kita 1. Oksigen kita ada berapa? Oksigen kita ada 2 kan? Betul tak? Sini 1 dan sini 1. Dekat sini pun oksigen ada 2. Jadi balance lah. Tu je lah. Okay. Okey tu. Ya. Nah, hidrogen tu tak faham sangat. Yang hidrogen tak faham. Okay. 2 darab 3, hidrogen kita jadi 6. Betul kat sini? Okay. Dekat sini hidrogen 2. So 2 darab 2, hidrogen kita 4. Right? Dekat sini hidrogen kita pun ada 2. Jadi total dia juga tetap 6. That's why dia sudah seimbang. Okay, faham dah hidrogen? Okey. So, jika 24 di M³ gas amonia, okay, amonia yang ni lah, NH3 tadi, bertindak balas dengan amonia, gas X. Gas X tu apa? Gas X yang karbon dioksida tu lah. Hitungkan jisim urea yang terbentuk. Okey. Kalau kita tengok persamaan dia, dia just nak fokus di antara gas X dengan urea. So maksud cikgu, karbon dioksida bertindak balas dengan 2 amonia. Cikgu just tulis balik walaupun tak ada keperluan. Dia menghasilkan urea campur dengan water. Okay. Dia kata gas X ni isi padu dia adalah 24 di M³. Dan apa dia nak? Bertindak balas dengan amonia. Hitungkan jisim urea. So yang dia nak cari adalah jisim. Okay. So kita fokus yang ni je lah. Kita fokus dia yang ni dengan yang ni sahaja. Okay. So apa yang kita nak perlu buat dulu? Kita kena cari bilangan mol. Mana info kita? Info kita adalah dekat karbon dioksida. So bilangan mol yang perlu kita cari, bilangan mol untuk karbon dioksida dulu. Okey, iaitu 24 bahagi dengan 24 lah di M³. So dapat 1. Okey, dan kalau kita tengok memang nisbah iaitu 1 nisbah 1. Okey, jadi soalan nak cari jisim saja. Jisim bagi apa? Jisim bagi urea ialah 1. Tak nak tulis tak apa, nak tulis pun tak apa. 1 darab jisim urea adalah 60. Dapatlah 60 gram. Okey. Okey. Nah, yang ni sebab 1 nisbah 1. Senang je kalau kita kira. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan nombor 6. Okey, carbon dioxide plus gas yang berwarna perang dan gas Q. Dia datang daripada something garam W. Ingat tak cikgu cerita awam? Dalam garam ada 2 jenis je garam yang akan berlaku pemanasan. Garam apa yang akan dipanaskan? Garam apa yang boleh dipanaskan je?
sama ada dia boleh panaskan garam. Dalam garam tak susah pun. Kalau kita tengok garam ini berlaku pemanasan, dua jenis garam je yang possible untuk sama ada kita boleh panaskan garam nitrat ataupun kita boleh panaskan garam karbonat. Dua garam ni je yang akan berlaku pemanasan garam karbonat. Okay. Kalau kita panaskan garam nitrat, kita akan menghasilkan logam oksida. Okay, bezanya nitrat kan? Nitrogen dioksida campur dengan oksigen. Okay. Kalau yang kita panaskan itu adalah garam karbonat, dia menghasilkan logam oksida juga. Tapi sebab karbonat, dia membebaskan gas karbon dioksida. So, awak rasa garam W ni kategori garaman? Garam karbonat ke garam nitrat? Kita tengok pada ni. Gas yang berwarna perang dan gas Q. Dia menghasilkan dua gas. Rasa dia garam nitrat. Yes. Kalau dia membebaskan kuprum oksida, maksudnya garam W adalah kuprum nitrat. Boleh faham? Boleh. Okey. Dan gas yang berwarna perang adalah gas yang salah satu berwarna perang, nitrogen dioksida, dan gas yang tidak berwarna lah selalunya, oksigen gas. Kita dah boleh teka. Saya tak tengok soalan ni, saya tengok flowchart je, saya cuba selesaikan, macam selesaikan puzzle. Okay. Bila garam kuprum nitrat ini bertindak balas dengan satu larutan S, dia menghasilkan kuprum karbonat campur larutan Z. Maksudnya di sini, macam mana kuprum boleh jadi kuprum, tengok macam mana kuprum nitrat boleh jadi kuprum karbonat. Maksud dia adalah something karbonat SD, betul tak? Kita tak tahu dia apa, tapi dia something karbonat lah. Mungkin natrium ke. Okay. Selalunya sama ada kan, sebab dalam tindak balas garam, kalau garam bertindak balas dengan garam dengan garam, awak wajib ambil kedua-dua garam itu adalah garam larut. Jadi logam karbonat ni semua tak larut kecuali anak. Okay. So, awak nampak saya tak? Nampak. Semua tak larut kecuali anak. So jadi possibly garam dia mungkin dia adalah kalium karbonat, mungkin dia adalah natrium karbonat, macam itulah. Ataupun mungkin dia adalah amonium karbonat. Sebab itu je yang kita boleh cadangkan. So yang pertama, nyatakan warna kuprum oksida. Kuprum oksida warna apa? Hitam. Betul, ingat kopi O. Pebeja kuprum boleh diubah menjadi W semula. Okey, melalui tindak balas 2. Cadangkan satu nama bahaginya. Okey. Yang sesuai untuk mengubah kuprum menjadi garam W. Okey. Asal, saya contoh sini, asal dia kuprum oksida. Bila dia bertindak balas dengan satu bahan, dia jadi balik kuprum nitrat. Apakah bahan itu? Mana mestilah nak kena datang nama nitrat dekat dia tu. Kan? Barulah wujud nitrat ni. Jadi, kalau logam, dia hanya boleh bertindak balas dengan asid je. Kalau garam dengan garam, asid dengan garam tak ada tindak balas. Garam mesti dengan garam. So, kalau asid, dia boleh bertindak balas dengan logam karbonat. Okay. So, maksudnya, asid nitrik lah. So side product dia adalah H2O. So saya balancekan dekat sini dulu.
Jadi dia minta kita cadangkan asid nitrik. Okey. Soalan seterusnya. Tuliskan persamaan kimia yang mewakili penguraian W oleh haba. Garam W oleh haba. So garam W tadi adalah kuprum nitrat. Bila kita panaskan dia jadi kuprum oksida campur dengan nitrogen dioksida campur dengan oksigen gas. Okay. So kalau dalam kes ni susah balance terus darab 2. Saya darab 2 dekat depan, kuprum awak jadi 2. Nitrogen awak ada berapa ni? 4, right? 2 dekat sini, 2 kat sini. 4, betul tak nitrogen kita 4? Ya. So 4. Okay. Dan oksigen kita kalau kita kira 3 darab 2, 6. 6 darab 2, 12. Sini oksigen ada 2. Sini oksigen ada 8. Dan sini oksigen ada 2. Fix. Jadi persamaan saya seimbang. Okay. Nyatakan pemerhatian apabila larutan amonia berlebihan ditambah ke dalam garam W. Okey. Garam W tadi adalah kuprum nitrat. Awak rasa kalau kita tambah larutan amonia ni, dia nak uji anion ke cation? Ke rasa macam tak tahu dah cikgu. Apa dia nak buat sebenarnya? Anion. Anion negatif kan? Okey. Sebenarnya dia nak uji cation. Macam ni. Kata kalau awak dia tambah bahan tapi awak tak tahu bahan tu bahan untuk uji kehadiran ion apa. So saya bagi tips dekat sini. Jadi kalau dia nak uji kehadiran cation, tips untuk cation, awak mesti perasan dia akan tambah 2 bahan ni. Sama ada dia tambah amonia ataupun yang kedua dia tambahkan natrium hidroksida. Kalaulah garam awak tiba-tiba ditambah oleh 2 bahan ni, maknanya dia nak menguji cation. Kalau dia nak menguji anion, bahan dia banyak sikit. Kalau dia nak menguji anion, bahan dia banyak, itu yang kita pakai sistem piramid. Cara ingat dia. Okay, sebab huruf A. So kita pakai sistem piramid. Dia masuk asid lah, dia masuk ni lah. Itu adalah untuk uji anion. Okey. Sekarang dia nak uji cation. Cation kita yang mana satu? Kuprum ke nitrat? Cation charge positif kan? So dia nak menguji kehadiran kuprum 12. Okey. 12 ni selalu warna apa? Biru. Yes. So dia kata nyatakan pemerhatian. Pemerhatian kita adalah bila dia masuk ke amonia, kita akan nampak mendakan biru terbentuk. Blue precipitate is formed. Untuk 2 markah sebab dia masuk secara bahan larut dalam larutan amonia berlebihan membentuk
larutan biru dissolve in excess ammonium solution and dark blue solution form. Okay. Dah siap? Dah. So selalunya untuk yang kes pokok blueberry awak tambah amonia ke, awak tambah NaOH ke, dia orang tetap ikut warna asal dia orang. Yang ada perubahan tu adalah yang warna putih tu. Yang ada banyak cabang sikit. Okay, now. Berdasarkan tindak balas 3, satu larutan S telah ditambah ke dalam garam W menghasilkan dua jenis garam iaitu kuprum karbonat dan larutan Z. Uraikan ujian kimia mengenal pasti N-ion yang hadir dalam larutan Z. Kalau kita tengok tadi, katakanlah larutan yang saya cadangkan S tu adalah kalium karbonat. So kalau dia bertindak balas, dia jadi kuprum karbonat campur dengan kalium nitrat. Tukar pasangan lah kan? Kuprum nitrat campur dengan kalium karbonat, dia hasilkan kuprum karbonat campur kalium nitrat. Okey. Produk dia contohlah kalium nitrat. Bagi kita cadangkan tadi. So larutan Z ini adalah kalium nitrat. Dia kata buat ujian kimia mengenal pasti N-ion. N-ion mana satu? Nitrat ke kalium? N-ion ion positif ke negatif? Negatif. Okey. So maksudnya ion nitrat lah kan? Jadi dia nak menguji kehadiran ion nitrat lah. Dia suruh awak buat bagaimana cara untuk menguji kehadiran ion nitrat. Okey. Jadi dalam kes ni lah awak kena ingat balik yang piramid cikgu ajar tu. Okay, kita lukis balik piramid. Tak rugi pun nak lukis sebab bantu awak ingat. Okay, lukis nak tahu cara guna. Tu. Kaki. So tidak ada di rumahnya. Okay. Umi ada kelas ke? Belum ada kelas. Nak susu ni banyak TV. Bisa nak minta susu. Okey. Formula dia adalah saya nak cakap saya cantik. Saya nak cakap saya cantik. So nak cantik macam mana? Cuci pakai sabun Fab. Okey. Hahaha. So saya tu sulfat, nitrat, klorat, sulfat balik, karbonat. Fab tu ferrum, argentum, barium. Okey. Kita nak uji ion apa tadi? Nitrat. Okay, kita nak uji ion nitrat. So cara dia bahan dekat atas guna dekat bawah. Okey. Contohnya, kalau awak nak uji ion nitrat, maksudnya awak kena first masukkan asid sulfurik cair. Yang kedua, masukkan ferrum sulfat. Dan yang ketiga, masukkan asid sulfurik pekat. Okey.
Jadi nak uji ion nitrate, masukkan 3 bahan. Sekarang kita nak buat ayat. Nak ayat bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ni? English. Okay. So macam saya cakap pun, nak buat ujian kimia, starting ayat menggunakan perkataan ayat action. Senang. Okay, contohnya. Dan awak buat eksperimen ni dalam test tube kan? So dalam test tube, jalankan eksperimen, ini ada solution Z kat dalam ni. First, kita kena masukkan asid sulfurik cair. Yang kedua, kita kena masukkan ferrum sulfate. Dan yang ketiga, kita kena titiskan asid sulfurik pekat. Okay, so kita cakap ayat kita macam mana? Add. Gunakan ayat action. Add 2 cm³ of dilute. Saya tulis formula je Awak tulis ayat penuh lah. Dilute sulfuric acid. Followed. Selepas tu kena masuk apa? Selepas masuk asid sulfuric cair, kita masukkan ferrum sulfate. Followed by 2 cm³ of ferrum sulfate. Okay. Solution. Masuk kat mana? Into test tube. Dalam test tube ni ada apa? Kan? Okay. Dah 2 bahan dah kita masuk. Sekarang kita nak masuk asid sulfurik pekat pula. Okay. Slowly add. Asid sulfurik pekat. Slowly add. Okay. A few drop. Beberapa. A few drop of concentrated sulfuric acid along the wall. And apa result dia? Result dia brown ring is 4. Okay, dapat tak? 3 markah. So, saya selalu ingatkan nak buat ayat, first awak kena faham buat ujian dia. Sebab tu kena ada draft benda ni. Setiap kali awak exam buat lukis tak apa. Kan? Sebab awak nak cari jawapan. Okay. Kemudian, ayat awak tu mestilah starting ayat action, menggunakan bahan dan container kita. So, ayat action awak add. Bahan awak ini. Awak nak masuk dalam mana? Test tube. Itu container. Okay? Kita startingkan dengan macam tu. Ayat add. Ini ayat action. Masukkan apa? Concentrated acid. Masuk dekat mana? Along the wall of test tube. Okay? Container kita test tube. Itu ulang ayat tu. Last finally, jangan lupa letak. Habis je awak buat ayat untuk huraian kaedah ni, ujian kimia, jangan lupa letak observation. Ringkas sahaja observation, direct. Brown ring is formed. Just direct. Okay? So dapatlah markah awak yang seterusnya. Bagi ruang untuk awak salin.
Dah cikgu. Okey. Kita proceed untuk soalan seterusnya. Nombor 7. Okey. Raja 7 menunjukkan sebotol cecair pembasmi kuman yang mengandungi sebatan X. Selain daripada X, sebatan Y juga. Okey, sebatan X, sebatan Y juga berbau buah-buahan yang terdapat dalam cecair pembasmi kuman. Okey. So kita tahu bahawa kalau kita pakai sanitizer memang kita ada alkohol lah. Dan alkohol yang kita pakai selalunya etanol. So kalau sebatan Y yang ada wangi buah-buahan ini mesti ada sifat ester. Sebab ester dia ada wangi buah-buahan. Okay. Lihat tanya. Nyatakan siri homolog bagi X. X ialah apa? X itu siri homolog ni keturunan. X ni lah, yang ni lah. Kan? X ialah alkohol. Kemudian dia kata, nyatakan nama bagi sebatan X. Okey, nama dia. Ada berapa karbon ni? X ni? 2. 2. Okey, awak nampak sendiri ada 2 karbon. So, nama dia adalah etanol. Sebatan X yang dikenali sebagai bahan api bersih. Okay. Pembakaran sebatan X menghasilkan nyalaan biru tanpa jelaga. So sebatan X tadi adalah etanol, which is kalau kita calculate C2H5OH. Kalau tak ingat, awak boleh kira daripada compound ni. Karbon ada 2, hidrogen ada 5 dan OH. Okay. Dia kata, tuliskan persamaan kimia bagi pembakaran X. Okey, maksudnya alkohol kita adalah etanol, C2H5OH. Kalau pembakaran, dia akan bertindak balas dengan oksigen. Okey, dia akan menghasilkan karbon dioksida campur dengan H2O. Okey, mana-mana pembakaran, okey, dia akan membebaskan karbon dioksida dengan air. So, kita just nak balance kan. Kalau tengok karbon kita ada 2. Okay, kalau perhatikan kat sini, karbon kita ada 2. Hidrogen kita ada 5 campur 1, 6. So, saya letak kat sini. Okay, hidrogen ada 6. Finally, baru kita kelaskan oksigen. So, oksigen kita ada berapa? 4 campur 3, betul? Ya. So, dekat sini, dekat produk kat sini 1. Dekat sini sepatutnya untuk jadikan 7 dia jadi 6. Betul? Ya. Okey. Jadi 6 oksigen maksudnya 6 bahagi 2, 3. Okey. Persamaan ini seimbang. Saya pergi soalan seterusnya. Sebatan Y tadi. Sebatan Y tadi kita memang dah decide dia sebagai ester. Iaitu propyl butanat. Boleh disediakan melalui tindak balas Z dengan alkohol P. Melalui tindak balas Z antara alkohol P dengan sebatan Q. Namakan jenis tindak balas Z. Nak buat ester kita panggil apa? Esterification. Itu dah bahasa Inggeris lah. Esterification. Ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil pengeksteran. Namakan compound Q. Okey. Nak buat ester antara apa dengan apa?
Apa bertindak balas dengan apa? Alkohol. Alkohol dan asid karboksilik. Okay. Untuk kita menghasilkan ester, ester ni terbentuk daripada alkohol bertindak balas dengan karboksilik asid. Okay. Kalau dia kata tindak balas Z ni antara alkohol P dengan sebatian Q. Maksudnya alkohol P, Q kita ni adalah asid karboksilik lah. And then propyl butanoate nama dia. So awak ingat macam ni. OWI kan, asid karboksilik kan nama etanoik, butanoik, propanoik. So ingat, OWI jadi O1, OWI jadi O1. Itulah cara macam mana saya dulu keliru tentang ni. Masa saya belajar sekolah, mendengar keliru lah, mana satu lah ester. Tahu asid dengan alkohol, tapi mana satu bahagian asid. So saya ingat macam ni. OWI, asid etanoik jadi ester jadi etanoat. So kalau butanoik, so dia akan jadi butanoat. Maknanya asid Q ni kita dah tahu dia adalah karboksilik asid. So Q ni adalah butanoik asid. Ataupun asid butanoat. Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas Z. Okey, now. Kalau dalam ester, dari segi nama struktur ni, awak boleh teka tak macam mana dia orang bergabung? Tak. Tak. Okey, jom cikgu bantu awak bagi ni. So ni cikgu nak bantu awak macam mana kalau awak diberi nama ester ke, macam mana kita nak tahu? Okay, kita nak tahu ester kita tu datang daripada bahan apa. Dan kita dah faham lah, ester memang dia datang daripada asid. Kan? Ester memang datang daripada asid karboksilik dengan alkohol. Cuma dari segi nama. Okay, kalau tengok berdasarkan soalan kita tadi, okay, soalan kita dia kata dia adalah propyl butanoate. Okay, ester kita propyl butanoate. Propyl butanoate. Okay, now. Kan tadi saya kata, cara nak ingat kita, OWI jadi O1. So maksudnya bahagian butanoat ni datang daripada asid karboksilik. Dan bahagian yang propyl ni datang daripada alkohol. So bezakan yang tu dulu. Asid karboksilik dan alkohol. Okay. So sebenarnya nama pro ni pun awak dah tahu dah. Pro ni diwakilkan dengan 3 karbon. Yang ni awak ada masalah lagi tak? But ni maksudnya dia mewakili 4 karbon. Awak masih ada masalah lagi ke? Tak. Tak lah kan? But dah ingat dah semua kan? Mama, eat, papaya, but. So ingatlah ada 4. So macam mana finalize struktur dia? Kata kalau kita diminta lukis. Ester ini dia buang air. Pembentukan ester adalah buang air. So saya lukis asid dulu. Saya lukis asid sebab asid ada 4 karbon. Kalau perhatikan. Maka saya tak 4 karbon. So saya lukis 1, 2, 3, 4. Okay.
Sebab asid senang lah. Asid sebab dia ada bahagian ni. So saya penuhkan dengan hidrogen. Ni asid. Kalau untuk alkohol pula, sebab ada 3 karbon, so 3. 1, 2, 3. Macam mana kita tahu alkohol? Sebab dia ada OH. So kita dash lah. Okay, ataupun kadang-kadang orang nampak macam ni pun mesti bersawak ni O dengan H tu ada dash. Dash tu maksudnya ada dash dekat O dengan H tu dash ke tak? Sebenarnya ikatan juga between O, C dengan O. O ni ada ikatan and ada ikatan dengan H. Itu je. Okay. Yang penting awak nampak bahagian dia. Okay, now. Alkohol saya ada 3 karbon. So saya buat 3 karbon dan yang lain saya penuhkan dengan H. Macam mana penghasilan ester? Penghasilan ester adalah dengan cara dia remove water. Okay. Kita nak menghasilkan ester adalah dengan cara kita buang air. Macam mana dia buang air? Dia buang macam ni. Dia buang bahagian ini. Dia buang bahagian ini. Ini bagaimana ester terbentuk. Dengan cara dia remove air. Nampak ? OH dengan H. So dia jadi side product dia adalah H2O. Tak berapa nampak. Okay, side product dia adalah H. Okay, dengan cara dia buang air. Okay, now bila formula, kan? Formula ester tu macam mana? Awak just salin balik je. Sebab tu struktur kena faham dulu. Sekejap lagi nak buat persamaan, dia akan jadi lebih mudah. Fahamkan struktur dulu. Okay. So, ada berapa karbon? 1, 2, 3, 4. So, ada 4 karbon. Salin balik je. Sorry. Karbon ada 4 tu. 2, 3, 4. Lepas tu tinggal double bond O je. Yang lain dah kena potong. Yang ni salin balik macam biasa. Tempat yang ada potong tu lah yang ada connection. So macam contohnya saya potong ni, saya sambung. Sambung dengan bahagian tu. Macam tu lah. Okay. So saya sambung bahagian dia potong tu. Dah habis sini tak ada. So saya sambung dekat sini. Maksudnya saya start sambung kat sini, sini kena buang H kena buang kat sini. Okay. Jadi yang tinggal ialah O. Selepas O ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 C. Saya pun repeat lah. Lukiskan 3 C. Okay, so penuhkan dengan hidrogen. Okay, jadi nampak tak macam mana kita bentuknya ester? Awak kena tahu mana datang, bahagian mana datang, bahagian mana asid. So nak tahu dari segi struktur ester pun kita boleh tahu mana asidnya, mana alkalinya. Bahagian asid adalah bahagian karbon yang di-attachkan dengan C double bond O. Ini bahagian asid ni. Jadi kalau awak tengok struktur ester pun awak boleh tahu dah mana datang, ester ni datang daripada asid mana. Sebab kita tengok struktur ni ada 4 karbon, maka dia datang daripada asid butanoid. Faham struktur dia? Faham. Okey. Now, katakanlah awak nak tulis persamaan kimia je. Kan? Kalau soalan kata cikgu tak minta struktur, struktur saya dah faham ni. Nak tulis persamaan kimia. Kalau awak masih confused, awak lukis struktur, baru awak salin buat persamaan kimia. Contohnya macam ni. Ya, saya dah nampak struktur saya nak buat persamaan kimia. So, bahan saya adalah asid karboksilik. Asid karboksilik ada 1, 2, 3. Ada 3 karbon.
So C3 hidrogen saya. Nampak tak awak bawah ni? Nampak? Okay. C3 hidrogen ada 7. Kemudian COOH. Ini bahagian asid karboksilik saya punya formula. Karbon saya letak 4 lah. 3 campur 1, 4. Alkohol saya pula ada 3. Karbon ada 3. Hidrogen ada 7. Dan 7. Dan OH. Okay. Dah siap. Okay. So saya tak muat, saya letak kat bawah lah. Sekarang ester kita terbentuk. Ester saya nampak lukis ni. Saya tulis balik. 1, 2, 3. So C3H7. Dah siap? C3H7. Sini ada apa? Ada C. Lepas C ada apa? Ada O. Lepas tu ada apa? Ada O. Nampak? Oh, tak nampak pula. Okay, nampak tak? Saya salah balik. C ada 3. 1, 2, 3. Lepas tu hidrogen ada 7. Lepas tu ada C. Ada O. Ada O. Kemudian C ada 3 balik. Hidrogen ada 7. Dapatlah formula ester tu. Daripada struktur kita ekstrak. So side product dia adalah H2O. Dapatlah. Salin dulu. Dah siap, kita tengok balik soalan kita tadi. Ini soalan kita tadi. Okay, so persamaan kimia tadi kita dah complete. Okay. Persamaan kita tadi. So C3H7COOH bertindak balas dengan alkohol. C3H7OH dia menghasilkan C3H7COO C3H7 campur dengan H2O. Okey, kalau daripada persamaan ni pun awak boleh perasan sebenarnya dia buang kat sini. So awak just copy balik je. Okey, so awak nampak awak just salin balik bahagian ni dan awak just salin balik bahagian ni. Okay. Soalan seterusnya. Dia kata, semasa pandemik COVID-19, penggunaan cecair pembasmi kuman yang mengandungi 70% serbatan X digunakan secara meluas sebagai salah satu usaha untuk mencegah jangkitan kuman kepada badan kita. Walau bagaimanapun, menurut pakar perubatan, amalan basuh tangan menggunakan air sabun lebih berkesan berbanding penggunaan cecair pembasmi kuman. Cadangkan mengapa cecair pembasmi kuman menjadi pilihan amalan membasuh tangan dengan air dan sabun berbanding amalan basuh tangan. So maksudnya macam ni. Kalau kita basuh tangan pakai sabun tu baguslah, lebih berkesan. Tetapi kenapa kalau kita nak basuh tangan dalam kes COVID-19 ni better kita pakai sanitizer? Apakah ciri-ciri yang bagus dekat sanitizer ni? Mudah dibawa. Yes, mudah dibawa. Kecil kan? Kalau tidak nak air takkan nak bawa satu baldi. Yes, betul. Mudah dibawa. Okay, travel friendly. Mudah dibawa. Lagi satu, 2 markah ni. Cepat kering. Kan? Pakai je, terus kering. Kalau air, nak kena keringkan dulu. Okay? So, cepat kering lah. Dia mudah meruap dan cepat kering. Mudah meruap. Easy volatile.
Okey, habis. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan nombor 8. Rajah 8 menunjukkan susunan alat radas bagi seorang pelajar untuk menjalankan satu eksperimen bagi menentukan haba peneutralan antara asid nitrik, HNO3 dan larutan natrium hidroksida. Okey, kedua-duanya dia pakai kuat. Asid kuat dan alkali kuat. Kalau kita perhatikan gambar rajah, okey, 25, 1, okey, isi padu kepekatan 25, 1. Nampak macam nisbah dia orang sama lah. Kan? Isi padu sama, kepekatan sama. Okay. So, keputusan eksperimen ialah suhu awal, suhu tertinggi campuran. So, selepas tindak balas suhu meningkat. So, kita tengok berapa banyak peningkatan dia ni. 6 darjah Celsius. 28 jadi 34. Ini exo ke endo ni? Suhu meningkat. Okay, exo ke endo bila suhu meningkat? Saya ingat. Ingat Okay. So cikgu bagi saya ingat ni. Kita ada dua exo. Exothermic. So awak ingat ni. Exo awak ingat exit. Exo, exit. Exit ni maksudnya keluar. So bila keluar maksudnya dia bebas haba. Okay. Kalau dia bebas haba, mestilah suhu akan meningkat sebab awak akan rasa panas. Dia bebaskan haba persekitaran. Contohnya ada dalam ni ada tindak balas. Okay, contohnya dalam ni ada tindak balas. So dia tindak balas yang berlaku dalam botol ni dia membebaskan haba. So bekas ni kita akan rasa panas sebab dia bebaskan haba. So kita pegang bekas, kita akan rasa panas. Ini kita panggil exothermic. Okay. Kalau endo pula, endothermic. Okay. Kalau endothermic, awak ingat perkataan enter. Enter maksudnya masuk. So dia serap. Okay. So dia punya hint dia adalah serap haba. Bila dia serap haba, jadi kita pegang bekas kan, dia yang ada dalam solution. Dia yang ada dalam solution ni, dia serap, jadi bekas tu rasa sejuk. Sebab ni yang diserap. So maksudnya bila bekas sejuk, suhu berkurang, jadi bekas tu akan jadi sejuk. Contoh macam endothermic ni macam kupat, tindak balas yang macam tu. Okay. Jadi tindak balas peneutralan ni kategori yang mana? Exo ke endo? Exo. Yes. So kita kena decide siap-siap dia adalah exo. Mudah. Kenapa? Kalau tak letak negatif nanti tak dapat markah. Soalan dia. Apakah maksud haba peneutralan bagi eksperimen ini? Haba peneutralan. Sebab kita faham dia adalah exo. Jadi dia membebaskan haba. Okay, dan tindak balas peneutralan ni menghasilkan air. Jadi kita fokus macam ni. Perubahan haba. Haba peneutralan saya baca bahasa Melayu dulu. Perubahan haba apabila 1 mol air. Air ni terbentuk. Daripada mana? 1 mol air terbentuk dari peneutralan asid dan alkali. Tapi, ada tapi. Jika dia minta maksud bagi eksperimen ini, kita kena detail. Kalau general tadi awak cakap perubahan haba apabila 1 mol air terbentuk daripada peneutralan antara asid dan alkali. Itu general. Faham kan? Nampak tak? Dia boleh ingat. Boleh kan? Ya. Okay. Kalau dia kata berdasarkan eksperimen ini,
Apakah maksud? Dia nak spesifik untuk eksperimen, detailkan macam ni je. Perubahan haba apabila satu mual air terbentuk daripada tindak balas peneutralan antara, detail lah, asid, nitrik dan natrium hidroksida. Kita detailkan saja. Itu je. Okay. So, sebab awak nak dalam bahasa Inggeris, saya bagi dalam bahasa Inggeris lah. Heat change when 1 mole of water is from direction between nitric acid and sodium hydroxide. Okay. Cadangkan satu radas yang boleh digunakan untuk menggantikan cawan polistrina. Tahu tak kenapa kita pakai dalam eksperimen ini cawan polistrina? Entah. Sebab dia nak mengurangkan. Kehilangan. Betul, mengurangkan kehilangan haba. Ke persekitaran, saya tulis mengurangkan kehilangan haba je. Maksudnya tujuan dia adalah to reduce the heat loss, bukan to prevent. Hati-hati, takut terguna perkataan prevent. Kita tak boleh halang. Kita just to reduce heat loss to surrounding. Okay, mengurangkan kehilangan haba ke persekitaran. Jadi kalau kita nak gantikan cawan, kita gunalah cawan yang ada ciri-ciri macam cawan polistrina ni. Cawan apa nak ganti? Pakai cawan plastik je lah. Okay. Cawan kertas ke? Boleh juga. Paper cup. Sebab tujuan dia sama. Okey. Berdasarkan eksperimen ini, hitungkan perubahan haba tindak balas itu. Okey. Kita nak cari perubahan haba. So, bila kita fikir tentang perubahan haba, mestilah kita ingat Q equal to MC theta. Jisim adalah kita pakai jumlah kedua-dua larutan kita. So, kalau tengok pada soalan, kita pakai 25 NaOH, 25 asid. So, jumlah dia adalah 50. Nilai C 4.2 dan theta perubahan suhu tadi kita kira 6 lah. Kita baru kira je tadi. Kirakan dapat berapa? 25.2. 50. Betul ke cikgu dapat 1 point ataupun 1260 joule ataupun 1.26 kilojoule? Cek balik. 1260. Okey. Kemudian dia kata hitungkan haba peneutralan bagi eksperimen ini. Okey, so bila dia nak cari hitungkan haba peneutralan, kita nak cari delta H. Jadi tak boleh cari dulu, kita cari dulu bilangan mol. Okay. So bilangan mol sebab larutan kita pakai formula mv/1000. Sin, kita pakai bahan dia, orang kata dari segi spesifikasi dia sama. Ambil salah satu pun boleh. Mol dia 1, darab dengan isi padu dia 25, dibahagikan dengan 1000. Asid dengan alkali dua-dua value dia sama.
kita dapat nilai 0.025. betul. Kosong 0.025 mol. Okey. Kemudian kita nak cari delta H sama dengan Q over mol. So Q adalah 0.02 Q 0.0 pula. Q kita adalah dalam kilojoule kita terus ambil nilai 1.26 kilojoule dibahagikan dengan 0.025. 50.4. Okey. So dapat 50.4. Okey, jangan lupa letak negatif sebab negatif ini nak represent dia adalah exothermic. Jadi markah awak kat mana? 3 markah ni cikgu. Awak buat ini 1 markah. Okey. Awak kira ini 1 markah. Dan sebab tu penting awak kena kenal exo ataupun endo. Bila awak letak negatif dengan unit yang betul dapat another 1 markah. Barulah dapat full mark. So tengoklah markah dia. Kalau 3 awak dah boleh kira dengan betul. Jangan abaikan benda-benda yang penting. Okey, dapat full mark. Eksperimen ini diulangi dengan menggantikan larutan asid sulfurik dengan 1.0 asid nitrik. Ramalkan haba bagi eksperimen ini. Sama je. Kenapa sama? Kita pakai asid yang berbeza ni. Sebab dalam haba peneutralan, dia hanya fokus kepada 1 mol air yang terbentuk. Itu tujuan dia. So maksudnya, dalam tindak balas peneutralan, haba peneutralan, kita ada 2 jenis je. Sama ada kuat dengan kuat ataupun lemah campur kuat ke macam tu. Hakikatnya kalau awak pakai kuat dengan kuat, haba peneutralan awak tinggi. Tapi bila awak pakai kuat dengan lemah ke, lemah dengan lemah ke kan, asid alkali kita tu menyebabkan nilai haba peneutralan kita lebih rendah. Tu je beza dia. Okay? As long as awak pakai asid sulfurik ni, asid sulfurik ni masih asid kuat, jadi nilai haba peneutralan adalah sama. Reason dia kenapa? Sebab haba peneutralan, apa kita faham? Haba peneutralan adalah haba yang dibebaskan bagi membentuk 1 mol air. Okay. Haba peneutralan, heat of neutralization is the heat release. Saya bisa tulis lah. Heat of neutralization, haba peneutralan, okay, heat of neutralization is the heat release when for the formation of 1 mole of water. Done. Okay, dah siap untuk soalan struktur.